Umar bin Al-Khattab adalah salah seorang daripada sahabat Nabi lah. Beliau, nama kunyah beliau adalah Abu Hafsah. Beliau juga digelar sebagai Al-Faruq, iaitu bermaksud yang memisahkan di antara hak dan batil. Kemudian beliau juga bergelar Amirul Mukminin. Pada waktu Abu Bakar As-Siddiq, nama Amirul Mukminin atau gelaran Amirul Mukminin ini tak wujud lagi. Gelaran Amirul Mukminin ini wujud pada pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni daripada Bani Adi. Bani Adi ni pula adalah susur galur daripada kepalanya yang bernama Adi bin Ka'ab. Sayyidina Umar juga merupakan sahabat Nabi yang juga merangkap bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab Nabi berkahwin dengan anaknya yang bernama Hafsah binti Umar. Umar Al-Khattab lahir 13 tahun selepas tahun gajah. 13 tahun selepas Rasulullah lahir. Beliau pada asalnya adalah bukan seorang Muslim. Kemudian masuk Islam apabila ada seorang orang Quraisy ni cakap dengan Umar yang adik dia dah masuk Islam. Umar mula-mula macam nak marah adik dia. Sayyidina Umar pun pergilah ke rumah adik dia ni. Kemudian dengar adik dia ni tengah baca surah Taha. So surah Taha ni yang mana? Surah Taha tu yang Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Surah inilah yang dibaca oleh adik Sayyidina Umar sampaikan beliau terlembut hati untuk menerima Islam. Dan kata Sayyidina Umar, tidak akan ada kata-kata seindah macam ini selain daripada kata-kata Tuhan. Jadi beliau masuk Islam. Kemudian beliau pula memerintah pada 13 Hijrah. Selepas Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau naik dan memerintah kerajaan Islam Ar-Rasyidin, Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian wafat pada 23 Hijrah pada umur 63 tahun. Kembangan Sayyidina Umar ni pun daripada dulu lagi dah banyak lah kan, sejak daripada awal masuk Islam lagi. Sebab ketika Islam baru saja disebarkan, ketika bersebarnya di Mekah, antara orang yang menguatkan Islam, sebab kalau tak Islam kan banyak yang join Islam masa tu, kebanyakannya hanyalah orang-orang biasa, hamba sahaya kan, dan orang-orang yang tak terkenamaan sangat pun. Jadi maksudnya orang-orang yang terlihat gagah dekat bumi Mekah tu, dalam kawasan dalam kalangan orang Quraisy masa tu tak berapa ramai. Jadi antara yang menguatkan kedudukan Islam tu dan membuatkan orang kafir Quraisy mula gerun dengan Islam adalah antaranya adalah Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hamzah. Ada dua orang yang buatkan orang Quraisy takut dengan Islam. Kemudian antara sumbangan Sayyidina Umar sebenarnya banyak, tapi yang ingin ditekankan di sini adalah salah satunya adalah meluaskan empayar Islam. Sebab ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, Islam tersebar di seluruh semenanjung Arab. Jadi expansion, peluasan empayar Islam itu dah mula memenangi di Parsi dan dah mula memenangi ke kawasan Mediterranean dan kawasan-kawasan yang hampir ke Mesir. Maksudnya dah mula ke benua Afrika adalah pada zaman Sayyidina Umar. Antara lagi sumbangan beliau adalah mengasaskan takwim kalender hijrah. Maksudnya sebelum zaman Sayyidina Umar, semua kalender ni tak ada tahun, tak ada nombor pada tahunnya. Sayyidina Umar lah yang mengasaskan kalender hijrah yang sekarang. Tahun pertamanya diambil daripada tahun yang Nabi berhijrah. Kemudian dikira hari keduanya tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah, tahun keempat hijrah dan seterusnya. Kemudian Sayyidina Umar jugalah yang merampas Baitul Maqdis. Kalau tidak, Baitul Maqdis ni asalnya adalah orang Kanaa punyalah. Tapi nak bagi tahu dalam sejarah, ketika zaman Sayyidina Umar ni, Baitul Maqdis dikawal oleh Byzantine, dikawal oleh Rom di timur. Jadi Rom di timur, tanah dia dah banyak dirampas oleh Sayyidina Umar. Maksudnya kawasan tanahnya tu dah banyak kalah dalam perang. Sehinggalah hampir terkepungnya Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis tu dikepung, sebabkan orang Rom yang jaga Baitul Maqdis tu tengok satu-satu jatuhnya empire Rom dekat sekeliling Baitul Maqdis, jadi dia pun kata dia nak menyerah lah. Jadi
orang Rom di Baitul Maqdis ni, dia dah nampak dah dia mesti kalah. Jadi dia kalau boleh dia tak nak berlawan lah kan, sebab dia dah tahu dah dia nak kalah. Tapi dia bagi syarat dengan tentera Islam. Dia kata kalau nak aku menyerah boleh, tapi aku nak Umar sendiri yang datang ke Baitul Maqdis ni. Jadi Sayyidina Umar pun dapatlah surat daripada general dia sampai ke Madinah. Jadi Sayyidina Umar pun turun dan terus membebaskan Baitul Maqdis. Itu salah satu kisah lah. Nanti kalau kita cerita banyak, kita buat podcast lain berkenaan bagaimana Baitul Maqdis dibebaskan. Cumanya yang tadi tu secara ringkasnya lah. Okay.